Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi untuk PDPR. Jadi Ustaz nak semua murid-murid lihat pada video dan lihat pada tajuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah beriman kepada kitab. Beriman pada kitab ialah wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar. Ia juga menjelaskan larangan dan perintahnya, janji dan juga ancaman. Jadi inilah pengertian beriman kepada kitab, yang di mana yang murid-murid selalu sebut beriman kepada kitab. Inilah pengertian kitab. Baiklah, seterusnya kita lihat perbualan antara Ahmad dan juga Karim. Ahmad, wah, banyaknya kitab Al-Quran di dalam pusat sumber sekolah kita. Karim, yalah, memang banyak. Semalam kita baru belajar tajuk beriman kepada kitab. Ustaz kata kitab ialah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada beberapa orang Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril yang mengandungi syariat yang lengkap. Ustaz, betul kata Karim itu. Sebenarnya Allah SWT menurunkan ke dunia ini 4 buah kitab yang wajib kita percayai. Ahmad, apa kitab-kitab itu Ustaz? Ustaz, kitab-kitab tersebut ialah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Seterusnya kita akan lihat pula hukum beriman kepada kitab. Hukum beriman kepada kitab adalah wajib dan orang Islam yang tidak meyakini adalah berdosa besar dan murtad. Murtad iaitu keluar daripada agama Islam. Jadi orang Islam yang tidak percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, dia akan digelar sebagai orang kafir. Kitab merupakan undang-undang lengkap yang mengandungi segala permasalahan berhubung dengan masyarakat, ibadah dan akhirat. Umat Islam wajib beriman dengan kitab yang Allah SWT turunkan. Ada 4 buah kitab yang wajib diketahui, iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Al-Quran ialah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi kitab diturunkan selepasnya. Kandungan Al-Quran melengkapi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga merupakan panduan lengkap kepada umat Islam. Jadi murid-murid, kita telah ketahui Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlulah mempercayai apa yang terkandung di dalam Al-Quran serta kita perlu mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Seterusnya kita lihat pula dalil naqli bagi beriman kepada kitab. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 136 terdapat dalil naqli beriman kepada kitab. Baik, Ustaz bacakan maksudnya. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik, seterusnya kita akan lihat pula dalil aqli bagi beriman kepada kitab. Semua agama samawi di dunia mempunyai kitab suci masing-masing. Kitab-kitab yang digunakan dipanggil kitab samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul pilihannya. Dari sinilah lahir 4 kitab yang kita ketahui selama ini. Yang pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil dan keempat Al-Quran.
Agama samawi ialah agama yang bersumberkan wahyu dari Tuhan, bukan ciptaan manusia. Allah SWT membimbing umatnya dengan menurunkan kitab-kitab yang mengandungi himpunan undang-undang dan peraturan hidup kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Murid-murid, macam kita ni, kita umat Nabi Muhammad dan kita perlu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada baginda, iaitu kitab Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Qibti, dan isi kandungan adalah petua, doa, zikir, nasihat dan juga peringatan. Kitab kedua pula diturunkan kepada Nabi Musa AS, iaitu namanya Kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, iaitu mengandungi isi kandungan syariat akidah yang benar serta i'tiqad yang betul, menyebut tentang Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab ketiga iaitu Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Syriani. Isi kandungannya adalah mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali menyembah Allah SWT, dan terdapat penceritaan tentang Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang terakhir ialah Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bahasa Arab yang isi kandungannya ialah terdapat 114 surah dan 30 juzuk yang meliputi perkara-perkara berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan juga sebagainya. Kemudian terdapat panduan kepada manusia sepanjang zaman hingga ke hari kiamat. Diturunkan di Mekah dan Madinah secara berperingkat-peringkat dan merupakan penutup bagi segala kitab. Jadi tujuan kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah SWT untuk memberi petunjuk kepada umat manusia jalan dan cara hidup yang betul dan benar. Seterusnya, marilah kita lihat kelebihan Al-Quran kepada dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kelebihan kedua pula ialah isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Kelebihan ketiga, Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kelebihan keempat, syariat di dalam Al-Quran syumul dan lengkap sesuai untuk semua manusia di alam ini. Syumul ni macam sempurna lah. Maksudnya Al-Quran ni tidak ada cacat cela ataupun apa-apa yang boleh diragukan tentangnya. Al-Quran juga boleh menjadi penawar dan ubat kepada penyakit. Kelebihan seterusnya, Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat hingga ke hari kiamat. Kelebihan seterusnya, Al-Quran dalam bahasa Arab, iaitu bahasa Arab yang digunakan pakai sepanjang masa di seluruh dunia dan menjadi bahasa syurga. Kelebihan Al-Quran yang terakhir adalah gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Inilah kelebihan-kelebihan Al-Quran yang patut murid-murid ketahui. Jadi macam mana murid-murid? Hebat tak Al-Quran? Jadi Ustaz nak semua percaya kelebihan-kelebihan Al-Quran ini ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Cuma kita yang masih belum menjumpainya. Jadi seterusnya kita akan masuk pula akibat tidak beriman dengan kitab Allah ataupun orang yang tidak mahu mempercayai kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Pertama, mereka akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Kedua, tidak mendapat rahmat daripada Allah SWT. Dan ketiga, suka menyalahkan orang lain. Keempat, tiada panduan di dalam hidupnya. Kelima, malas berusaha. Keenam, menjadi orang yang berhasad dengki. Dan yang ketujuh, akan menjadi orang yang bangga diri dengan kelebihan dirinya, tetapi tidak bersyukur kepada Allah SWT. Oleh itu, sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap semoga murid-murid dapat fahami
pelajaran ulang kaji yang telah kita belajar ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal.